kita melihat kejayaan Malaysia bukan dari satu aspek sahaja, bagaimana kita memacu pembangunan negara menjelang 2020. Pendidikan adalah teras, kerana inilah kilang untuk mengeluarkan tenaga insannya, modal insannya dan juga pemimpin masa depan. Jadi untuk memberi kandungan ataupun kriteria kepada pemimpin masa depan, Prof. Dr. Hassan, inilah cabarannya untuk laporan awal pendidikan yang akan diumumkan esok. Kita tentunya tidak tahu lagi apa yang akan diumumkan. Kita pun tak tahu bagaimana. Masing-masing tidak sabarlah menunggu untuk dengan pelbagai proses sebelum ini kan, ada dialog dan sebagainya. 3 komiti ditubuhkan dan ada town hall, ada badan-badan antarabangsa, UNESCO dan sebagainya. Cumanya kalau boleh Majlis Profesor Negara berkongsi di sini, kita dari segi itu kita rasa kita mengadakan konvensyen ini pada waktu yang tepat lah. Sedikit saja selepas pelajaran laporan awal besok, kita akan mengadakan konvensyen pada 14 dan 15 bulan. Di mana ada 3 tema besar kita. Tema utamanya ialah pendidikan dan cabaran transformasi pendidikan kan. Tema yang besar kita yang 3 ialah pertamanya pelaksanaan pendidikan. Yang kedua cabaran dan isu pendidikan. Yang ketiga adalah inovasi dan kreativiti dalam memenuhi tuntutan milenium 21 ini. Jadi ketiga-tiga ini sebenarnya akan mencakupi seperti yang saudara Nazri tanya tadi, apa yang agenda harapan kita. Di pihak kerajaan, mereka akan cakap apa yang mereka laksanakan. Yang mereka cakap itu adalah mereka yang benar-benar berautoriti lah, ketua pengarah Kementerian Pelajaran Malaysia dan sendiri oleh Gafar sendiri, dan ketua pengarah Bayan Tinggi Tan Sri Rajahan dan Datuk Naib Chancellor kita yang terlibat di dalam pengajian tinggi. Dan untuk cabaran pula kita ada beberapa orang panelis daripada pengajian swasta, daripada mewakili komuniti India, mewakili komuniti China, mewakili juga komuniti Sabah dan Sarawak, Profesor Jayu umpamanya, dan juga Profesor Hassan Said, semuanya Profesor Tri Mari Mutu, dan wakil daripada pendidikan ini yang kita belum confirm lagi lah, tapi kita jemput. Dan pada hari besoknya itu kita akan bercakap tentang inovasi dan kreativiti. Yang mana yang bercakap itu adalah, pertama kita jemput pada luar negara. Yang keduanya adalah daripada dalam negara yang merupakan practitioner, iaitu satu daripada kedua-duanya pada sekolah swasta. Satunya yang terlibat dalam pendidikan lebih 35 tahun. Dan apa yang hebat di sini Nazri, saya tak nak kata hebat lah, esok kita lihat pertama, tapi apa yang kita lakukan kelain dalam konvensyen ini ialah kita bukan hanya membuka perbincangan itu kepada panelis, tetapi kita akan ada perbincangan. Berkumpulan. Dalam kumpulan. Mengikut bidang-bidang ilmu yang telah dibahagi-bahagikan oleh kluster, kluster dalam Majlis Besar Negara sebanyak 14 kluster. Dengan kata lain, dia bukan hanya pendidikan dalam konteks yang kita faham pendidikan seperti di sekolah, tapi pendidikan dalam makna yang cukup meluas lah. Malah kita ada convention, lebih 80 orang profesor dalam bidang ilmu berbagai telah membincangkan perkara ini. Jadi saya bukanlah orang kata nak macam mempromosikan convention itu, tapi adalah menjadi tanggungjawab kita untuk sebenarnya menyahut seruan kerajaan untuk membincangkan perkara ini, dan kita akan bincang secara Prof. Datuk, kalau kita lihat cabarannya hari ini, kita lihat bagaimana kedudukan Malaysia misalnya, kerana kita tahu kalau kita nak membandingkan Korea Selatan misalnya, pada satu ketika inilah mereka yang menerima tertiary education, pendidikan tertiary di peringkat tinggi adalah sekitar 54.8% kepada 98% daripada tahun 1990 hingga 2012 dalam satu peningkatan separuh gitu, daripada 54 ke 90%, dan kita melihat banding daripada 7.2% kepada 36% jadi ketika ini, sekitar 36 ke 40%. Jadi orang kata pun nombor itu satu hal, mungkin dari sudut fizikal kita tak ada masalah, banyak kampus IPTA-nya di semua negeri dah ada, college community dan juga peringkat-peringkat IPTS pun banyak menawarkan, tetapi dari sudut pengisian itu, adakah itu perlu diberi penekanan dalam laporan awal ini, dan juga bagaimana kita perlu ada lonjakan dan idea-idea hebat perlu ada dalam laporan ini? Terima kasih. Kalau kita nak buat perbandingan dengan negara seperti Korea Selatan tu, memang Korea Selatan pada asalnya bermula, kalau kita lihat, bawah kita. Bawah kita. Kemudian mereka
sebenarnya mengatakan mempelajari daripada Malaysia. Daripada Malaysia. Lepas itu mereka maju ke hadapan disebabkan oleh komitmen masyarakat yang saya rasa begitu tinggi, yang mahukan negara mereka maju ke hadapan. Bila ada komitmen, maknanya mereka ada perancangan yang begitu teliti. Umpamanya dalam bidang pendidikan, mereka akan beri fokus kepada bidang industri yang ada di negara mereka. Maknanya mereka kaitkan pendidikan itu dengan ekonomi. Umpamanya nak menjadikan sebuah negara berpendapatan tinggi, bermaksud atau bermakna yang mereka akan melahirkan generasi untuk ke arah itu. Jadi dalam hal ni, kalau kita juga hendak melihat generasi akan datang mencapai matlamat negara berpendapatan tinggi ini, makna kita perlu sediakan rakyat kita ke arah itu daripada masa depan, masa akan datang. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat Korea dari segi peratusan pendidikan tinggi memang tinggi. Kita pun menuju ke arah itu, tapi kita agak perlahan sedikit. Memang dari segi infrastrukturnya kita ada. Kita ada IPTS, kita ada IPTA. Dan pada ketika yang sama yang merisaukan kita ialah sambutan pelajar-pelajar kita pada hari ini terhadap bidang sains dan matematik. Kalau di negara seperti Korea, lebih daripada 70% pelajarnya adalah pelajar aliran sains. Dan hanya lebih kurang 30% pelajar aliran sastra. Tetapi kita sebaliknya, di mana kalau kita kaji balik, kita dapati lebih kurang dalam 30% sains dan yang selebihnya sastra. Tetapi ada yang mengatakan 40% sains. Mana kita tak jelas apa yang kita katakan sebagai sains dan matematik ini. Umpamanya mengatakan pendidikan teknikal dan vocational juga boleh dikategorikan sebagai sains dan dan bagaimana kita nak mengurangkan jurang-jurang ini? Kalau kita lihat, kalau nombor-nombor itu diterjemahkan dalam bentuk apa realiti di lapangan, misalnya ada ratio orang pelajar lelaki, pelajar wanita. Kita tahu majoriti wanita ramai-ramai di universiti. Kita ada jurang sosioekonomi, pelajar luar bandar, dalam bandar dan juga middle class bagaimana. Kita lihat etnik pun begitu. Jadi ini semua perlu dirangkumkan supaya kita bercakap dalam satu nada. Jadi adakah itu kita sudah lakukan, ada platformnya? Kita nak tanya Prof, kita jumpa lagi selepas ini.